Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasaddiq lisani wa di qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, muka surat 12 kalau yang jauh ya. Kak Rumi tak tahu. Jadi mustahil lawannya lawan bagi mukhalafah. Mukhalafatuhu lil hawadith, kesalahan Allah dengan segala yang baharu. Jadi lawan dia, lawan bagi mukhalafah apa dia? Mumasalatuhu lil hawadith, iaitu lawannya iaitu ia Allah menyerupai dengan mana-mana makhluk. Itu mustahil lah. Menyerupai Allah dengan mana-mana makhluk itu mustahil. Mustahil bagi mukhalafatuhu il hawadis. Anda perlu mengetahui apabila datang ayat Quran atau hadis. Ada jumpa? Tak jauhi ke surat 12. Ada? Anda perlu mengetahui apabila datang ayat Al-Quran atau hadis yang perkataannya, perkataan Quran dan hadis tu membawa sangkaan kepada menyerupai Allah dengan makhluk. Kalau ayat Quran dan hadis yang perkataan dia membawa satu sangkaan menyerupai Allah dengan makhluk, maka mazhab salaf, iaitu mazhab yang terdahulu, berpendapat maksudnya hendaklah diserahkan kepada Allah. Manakala mazhab khalaf, mazhab kemudian pula mentakwilkannya.
Seperti ayat firman Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Ar-Rahman itu di atas arasy yang tertinggi. Ini dipanggil ayat Quran yang mutasyabihat, membawa persangkaan menyerupai Allah dengan makhluk. Dan apabila macam tu, dia kena takwil. Dan yang berkaitan dengan ayat Quran dan hadis yang mutasyabihat ni, dia ada dua pendapat ulama. Pendapat salaf dan pendapat khalaf. Pendapat ulama yang dahulu tu salaf. Khalaf pendapat ulama yang kemudian. Dua pendapat ulama ni ada dua tempat. Tempat yang pertama mereka bersetuju. Dia panggil ittifaq. Iaitu pendapat salaf dan khalaf ni sama. Tak ada menyalahi antara satu sama lain. Itu dia panggil ittifaq, bersetuju. Yang kedua dia panggil ikhtilaf. Dia panggil ada bercanggah pendapat. Dalam satu ayat tu ada masa dua mazhab ni mereka bersetuju, tak bercanggah. Dalam masa yang lain dia ikhtilaf, ada bercanggah. Itu kita yang faham. Yang ittifaq yang bersamaan tak bercanggah ni dia panggil istilah dia panggil istilah tanzih. Tanzih itu apa makna? Meyakini bahawa makna zahir nas Quran dan hadis meyakini bahawa boleh dah. Meyakini bahawa makna zahir dalam nas Quran dan hadis bukan makna murad, bukan makna dikehendaki. Yang dikehendaki oleh Allah kerana makna zahir itu mustahil atau tidak layak bagi Allah. Tengok ayat. Tuhan yang Ar-Rahman duduk di atas arasy. Duduk di atas arasy ni, dua pendapat ulama ni, langkah yang pertama mereka tanzih, iaitu mensucikan Allah. Maksudnya bukan makna yang dikehendaki macam tu, bukan makna murad, bukan makna duduk di atas arasy. Allah Ar-Rahman, Tuhan Ar-Rahman duduk di atas arasy, bukan makna yang dikehendaki macam tu. Dan dua pendapat ulama ni mereka menyerah hakikat makna itu kepada Allah, bukan makna zahir ayat. Dua ulama ni setuju, dua mazhab salaf dan khalaf setuju, bukan makna murad. Yang kedua dia panggil ikhtilaf. Ikhtilaf ni bercanggah pendapat antara salaf dan khalaf. Kata salaf, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Ar-Rahman di atas arasy. Tafwid mereka serah maknanya itu kepada Allah. Menyerahkan makna duduk di arsy itu kepada Allah. Tak tahu. Itu pendapat ulama dahulu. Pendapat ulama khalaf,
Tuhan yang Ar-Rahman duduk di atas arasy yang tertinggi. Mereka takwil. Takwil itu tafsir kepada makna yang layak pada Allah. Itulah dikatakan dua pendapat, dua lakon. Satu masa salah dan khalas mereka setuju. Bukan makna murad, bukan makna yang dikehendaki duduknya arasy, bukan makna tu. Maksudnya. Tak. Jadi salah dan khalas bersetuju. Maksud Tuhan Ar-Rahman duduk di atas arasy bukan makna macam tu. Bukan makna yang dikehendaki macam dalam ayat ni. Dua pendapat salah dan khalas ni setuju. Tak bercanggah. Yang kedua, satu masa yang lain ikhtilaf pula. Ikhtilaf ni maksudnya bercanggah pendapat. Kata salah Ar-Rahman, Tuhan yang Ar-Rahman duduk di atas arasy, mereka serah makna tu kepada Allah. Serah kepada Allah. Aslan nanti selamat. Dan pendapat khalaf mereka takwil. Takwil kepada makna yang layak pada Allah Ta'ala. Jadi ulama khalaf takwil, apa maksud Ar-Rahman al-Arsy istawa? Tuhan yang Ar-Rahman itu duduk di atas arasy. Mereka mentakwil dengan makna istawa tu. Istawa tu maksudnya bersemayam di atas arasy. Maksud istawa tu qahara. Qahara ni maksudnya menguasai. Itu takwil. Takwil kepada makna yang layak pada Allah. Takwil kepada makna yang tidak menyerupai Allah dengan makhluk. Tu. Qahara maksudnya menguasai. Tuhan yang Ar-Rahman menguasai arasy. Istawa dengan makna qahara, menguasai arasy. Jadi apabila takwil macam tu, itu layak pada Allah lah. Tak menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau tak takwil, dia akan berlaku tasbih, penyerupaan. Kalau sebut duduk ni segera faham, duduk macam kita lah. Satu ulama khalaf takwil. Istawa dengan mana qahara, menguasai. Dan dengan makna istawa juga dengan makna istaula. Istaula ni mudah, memerintah. Allah Ar-Rahman yang memerintah, menguasai dan memerintah arasy. Jadi apabila takwil itu, dia tak menyerupai lah Allah dengan makhluk. Banyak dalam Quran dan hadis-hadis ayat-ayat yang mutasyabihat. Dalam surah Al-Qalam, ayat dalam surah Al-Qalam ada ayat yang menyebut yauma yukshafu an saqin. Bukan dalam surah Al-Qalam. Yauma yukshafu an saqin, masa didedahkan kedahsyatan huru-hara, yakni hari kiamat. Yauma yukshafu an saqin, masa didedahkan kedahsyatan huru-hara pada hari kiamat. Di sini tengok dalam Quran, saqin. Saqin tu maksudnya betih. Kalau makna secara harfiah, pada hari yang didedahkan tentang betih. Macam mana? Jadi dia panggil mutasyabihat, penyerupaan. Hari yang didedahkan tentang betih.
Maka sakin itu maksudnya betul dalam syarak. Maka Ibnu Abbas dia takwil sakin dengan makna syiddatin, dengan makna kedahsyatan, dahsyat. Maksudnya nak kata sini hari kiamat itu begitu dahsyat huru-hara dia. Bukan maksud betul ni. Kalau sebut betul ni kita nak faham macam mana. Hari yang didedahkan betul. Faham? Oh, tak faham. Buat dia betul. Maka Ibnu Abbas takwil sakin dengan makna syiddati. Sebab itulah Ibnu Abbas ni dia ada pendapat. Dia ada satu kitab tafsir dia. Tafsir Tanwirul Miqbah. Tafsir yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Antara pendapat Ibnu Abbas, boleh buat korban walaupun dengan seekor itik. Itu mazhab dia lah. Itu mazhab ni. Jadi kalau nak buat kenduri, duit tak ada, cari ayam, cari itik, buat kenduri. Jadi mazhab Ibnu Abbas boleh buat korban dengan itik. Itu pendapat dia lah. Dan ayat Quran yang lain menyebut was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit itu kami bangunkan, kata Allah, dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami yang benar-benar berkuasa. Kalau tengok mana harfi bi'aidin, jamak daripada yadun. Dan langit kami bangunkan dengan tangan-tangan kami. Itu terjemah maknanya betul. Hafil. Kalau terjemah macam tu, itu mutasyabihat. Tak boleh. Mana boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Ada tangan. Jadi ulama takwil, Ibnu Abbas takwil aidin tu, perkataan aidin tu, tangan-tangan, kepada makna kuwatin, kekuatan. Dan langit itu, kata Allah, kami bangunkan dengan kekuasaan. Biaidin, dengan tangan. Maksud tangan itu adalah biquwatin, dengan kekuasaan kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Kena takwil. Pokoklah kita baca Quran, ada terjemah. Terjemah secara harfi, macam mana ni? Betul, ayat mutasyabihat. Ada lagi ayat, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan kita tak ada. Contoh kena tulis lah. Tulis. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, selesai dalam surah Al-Hadid. Wa huwa, dan ia, ma'akum, bersama kamu, aynama kuntum, di mana kamu berada. Wahwa, iaitu Allah. Ma'akum, bersama kamu. Mana boleh? Itu mutasyabihat. Macam mana Allah duduk bersama dengan kita? Itu bertempat. Kalau terjemah macam itu, dia bertempat. Allah tak bertempat. Maka takwil kepada huwa itu kepada ilmullah. Dan Allah mengetahui. Dan ilmunya tetap bersama kamu di mana sahaja kamu berada. Maksudnya Allah mengetahui di mana kamu berada. Itu kita takwil kepada yang layak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat mutasyabihat.
Dan ada lagi ayat wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Dan dialah Allah di langit dan di bumi. Itu bertempat. Allah ada di langit. Ada di bumi. Maka iaitu tauhid, dan dialah Allah Ta'ala di langit-langit dan di bumi. Banyak lagi ayat yang mutasyabihat. Menurut ahli salaf, kita sama balik. Menurut ahli salaf, tertinggi itu sebagai tertinggi yang kita tidak mengetahui kaifiatnya. Kita tak tahu kaifiat dia macam mana, iaitu caranya. Maka kita serahkan maksudnya kepada Allah. Maksud tu kita serah kepada Allah. Kita tak tahu dia punya hakikat dia. Manakala ahli khalaf pula, maksud tertinggi itu ialah pemerintahan. Pemerintahan istaula tadi, istaula qahara, pemerintahan dan kerajaan. Dalil bersalahan Allah dengan segala yang baharu itu ialah jikalau ia Allah menyerupai yang baharu, nescaya ia Allah adalah baharu pula. Yang demikian itu mustahil, kerana telah sabit sedianya bagi Allah dengan dalil yang telah lalu, maka sabitlah bersalahannya Allah dengan yang baharu. Dan apabila sabitlah yang demikian itu, maka mustahillah lawannya, iaitu Allah menyerupai dengan yang baharu. Bolehlah. Banyak ayat yang dicontohkan tadi. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dialah Allah Ta'ala bersama kamu di mana saja kamu berada. Ayat ini menunjukkan seolah Allah berada di mana-mana, di timur, di barat, langit, bumi, kampung dan sebagainya. Maka ada takwilnya. Begitu juga ada hadis yang mutasyabihat. Hadis iaitu qaulu aina Allah, soal anil makan la anil makan. Satu hari Nabi tanya kepada seorang jariyah, hamba perempuan, aina Allah, di mana Allah? Nabi tanya dia, aina Allah, di mana Allah? Dia jawab, fi sama, Allah di langit. Nabi tanya dia, aina Allah, di mana Allah? Dia jawab, fi samai, di langit. Maka di sini dia kena takwil.
maksud di langit tu anil makanah la anil makan. Makanah maksud di langit itu adalah ketinggian, keagungan Allah, ketinggian Allah, kehebatan Allah. La anil makan, bukan menunjuk kepada tempat. Dia ada dua istilah tu. Makanah dengan makan. Bukan makan tu tak, bukan makan nasi tu tak. Makan tu tempat. Mim ka alif nun, makan. Anil makanah tentang kehebatan, keagungan Allah. La anil makan, bukan tempat, bukan maksud kata di langit itu bukan maksud tempat, bukan makan ke tempat. Dengan maksud makanah, dengan maksud ketinggian, keagungan Allah yang maha tinggi. Itu pun dia punya takwil. Faham tak? Ada lagi ayat tentang ayat kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Segala apa yang ada di muka bumi ini semuanya binasa dan akan kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Wa yabqa wajh. Jadi wajhu ni maksud wajah lah. Secara harfiah ada maksud wajah, tapi hakikatnya takwil dia iaitu zat Allah. Wa yabqa wajhu, dan kekalnya wajah, kekalnya zat Allah. Dalam ayat ni wajhu ni, wajah, ada 4 pendapat ulama, 4 firqah. Yang pertama mazhab salaf Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kata mereka takwil kepada wajah itu kepada zat. Kepada zat Allah. Ibnu Taimiyah mengartikan wajah itu mengikut zahir ayat itu sahaja, iaitu Allah mempunyai muka. Mazhab salaf Ibnu Taimiyah tidak mentakwilkan wajah kepada zat. Itu Ibnu Taimiyah lah pendapat dia. Dan kekalnya zat Allah. Wajah tu dia bukan terjemah kepada zat, dia terjemah kepada muka mengikut makna harfiah zahir ayat. Ibnu Taimiyah mengartikan wajhu itu mengikut zahir ayat itu sahaja, iaitu Allah mempunyai muka. Tetapi muka Allah itu tidak serupa dengan muka makhluk. Tak payah nak faham. Allah mempunyai muka tapi tak serupa dengan makhluk. Kalau sebut muka, segera faham makhluk lah. Macam mana ada muka tak sama makhluk. Itu pendapat Ibnu Taimiyah. Yang kedua, firqah musyabbihah ataupun mujassimah. Tidak mentakwilkan wajah itu kepada apa-apa takwil. Mujassimah dengan musyabbihah ni tak takwil langsung. Bahkan mereka i'tiqad bahawa Allah itu boleh menyerupai dengan makhluk. Ini lagi dahsyat ni. Dia tak takwil langsung. Yang ketiga, pendapat ahli sunnah wal jamaah dalam mazhab khalaf
kita sebut tadi ni, mentakwilkan kalimah wajah itu kepada zat Allah yang Maha Esa, yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pendapat Musyabbihah ataupun Mujassimah ni dan juga pendapat Ibn Taymiyah dalam mazhab salaf adalah berbeza dengan pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah dalam mazhab salaf dan khalaf. Ya, tak boleh, mungkin tak boleh. Maka sifat yang kelima, apa dia? Qiyamuhu binafsih. Berdiri Allah dengan sendiri. Bukan maksud berdiri itu bangun duduk kan macam tu. Tidak berhajat kepada zat. Sebab Allah tu zat. Kalau berhajat kepada zat, dia jadi sifat. Dan tidak berhajat kepada mukhassis, orang yang menciptakan Allah. Yang kelima, qiyam binafsi, artinya Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendiri. Berdiri Allah dengan sendirinya, yakni ada Tuhan dengan cara dirinya, tidak numpang adanya pada benda yang lain, tidak menumpang adanya pada benda yang lain. Hakikatnya iaitu tidak berkehendak ia kepada zat. Tidak berkehendak ia Allah kepada zat tempat berdiri dan menumpang, dan tidak berhajat kepada yang mengandalkan dia, mengandalkan Allah. Seperti mana ibarat nak kita umum barahim, la yahtaju ila mahallin wala mukhassis. Tidak berhajat Allah tidak berhajat kepada mahal. Mahal itu zat. Wala mukhassis, dan tidak berhajat kepada mukhassis, yang orang yang menciptakan Allah. Yang demikian bukanlah bermaksud bahawa betul pendiriannya itu tanpa sesiapa yang menolongnya. Seperti segera dipahami kebanyakan orang, hanya sesungguhnya makna berdiri dengan sendiri itu ialah Allah tidak berkehendak kepada zat untuk menempatkan dirinya padanya pada zat. Sebab Allah itu zat. Yang berhajat kepada zat ni sifat. Seperti segala Arab tu sifat lah, yang menempatkan dirinya, iaitu berhajat. Menempatkan maksudnya berhajat, menempat ada pada zat. Segala Arab iaitu sifat yang menempatkan dirinya, diri sifat itu pada segala zat. Memang sifat ni dia kena ada pada zat. Kanan kita, kanan ni sifat. Kita dengan kanan kita ni boleh pisah? Dia tak boleh. Ada kita adalah kanan kiri atas bawah tu sifat. Kecil besar, gemuk kurus tu sifat. Zat tu batang tubuh kita. Dan ia Allah tidak berkehendak kepada yang menjadikan Allah. Bahkan ia yang menjadikan segala perkara. Bahkan ia Allah menjadikan semua perkara.
Dalam kitab dia sebut la yahtaji ila mahalin wala mukhassis, dengan makna ketiadaan, tidak berhajatnya Allah kepada yang lain yang menempati ia Allah padanya, seperti arad pada zat. Arad itu memang berhajat kepada zat. Allah itu zat, tidak berhajat kepada zat. Yang berhajat kepada zat ni adalah sifat arad, dan tiada berkehendak kepada yang menjadikan dia, menjadikan Allah, kerana dia Allah menjadikan segala perkara yang baru. Ini adalah menafikan Allah berkehendak kepada tempat berdiri dan kepada yang menjadikan Allah. Perkaya Allah daripada sesuatu, sama ada dari segi perbuatan atau hukumnya, juga hikmahnya. Mustahil lawannya iaitu berkehendak kepada zat. Berkehendak kepada zat itu mustahil. Allah tidak berhajat kepada zat, sebab Allah itu zat. Faham macam tu je. Lawan bagi qiyamu binafsih, berdiri Allah dengan sendiri, iaitu berkehendak Allah kepada zat, itu mustahil. Atau kepada yang menjadikannya, yang menjadikan Allah, itu pun mustahil. Kita baca dalam surah Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Esa di semua sudut. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Lengkap semua. Dalam surah Ikhlas tu lengkap sifat-sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil ia Allah berdiri dengan sendiri ialah, yang pertama, jika ia Allah tidak berdiri dengan sendiri. Kalau Allah tak berdiri dengan sendiri, bahkan berkehendak kepada zat, nescaya ia Allah adalah sifat. Dia berubah jadi sifat. Dan keadaan Allah sebagai sifat adalah mustahil. Kerana jika ia sifat, jika ia Allah, zat Allah itu sifat, kerana jika ia Allah sifat, nescaya tidak bersifat dengan sifat ma'ani dan maknawiyah yang akan datang nanti. Yang demikian itu batal, kerana beberapa dalil menunjukkan ia Allah bersifat dengan sifat ma'ani dan maknawiyah. Sifat ma'ani, sifat yang ada pada zat Allah. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, dia panggil sifat ma'ani, sifat yang ada pada zat. Bila sifat tu ada pada zat, maka Allah berkuasa dengan sebab sifat ma'ani ada pada zat. Atau jika ia Allah berkehendak kepada yang menjadikannya. Kalau Allah berkehendak kepada yang menjadikan Allah, nescaya ia Allah adalah baharu. Dan yang demikian itu mustahil. Kerana yang terdahulu telah pun jelas tentang wajib qidam. Wajibnya qidam baginya, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sabitlah ia berdiri dengan sendiri. Dan apabila sabitlah demikian itu, mustahillah lawannya, iaitu berkehendak kepada zat atau kepada yang menjadikannya. Kalau istilah bahasa Arab sebut, maksud berdiri Allah dengan sendiri ini apa dia? La yahtaju ila mahal
wala mukhassis. Allah tidak berhajat kepada zat dan tidak berhajat kepada orang yang menciptakan Allah. Mudah faham? Faham? Kena banyak ambil ibarat. Dalam kitab lain sebut qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri Allah dengan sendiri, maksudnya bersendirian, tidak berkehendak kepada tempat berdiri zat, dan tiada berkehendak kepada yang menjadikan Allah. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan Allah berkehendak kepada tempat berdirinya zat. Sebab Allah itu zat, yang berhajat kepada zat ni sifat. Allah bukan sifat, Allah zat. Jadi apabila Allah itu zat tidak berhajat kepada zat. Kalau zat berhajat kepada zat, dia berubah jadi sifat. Jangan. Tegasnya Allah Ta'ala itu terkaya dan tiada berhajat kepada sesuatu. Allah tu terkaya dan tidak berhajat kepada sesuatu. Sama ada pada perbuatan Allah. Perbuatan Allah pun tak share dengan siapa-siapa. Allah bersendirian dalam mengadakan menghidupkan manusia. Pula nak minta tolong, tak ada. Bersendirian pada perbuatan dan pada hukum Allah macam tu. Tetapi Tuhan yang menjadikan tiap-tiap sesuatu dan mengadakan undang-undang, semuanya untuk faedah dan maslahah yang kembali kepada sekalian makhluk. Allah Ta'ala buat undang-undang, hukum hakam Allah, faedah dia kembali kepada kita. Ada masalah untuk manusia, bukan untuk. Allah menciptakan manusia, Allah tahu benda yang baik untuk manusia. Allah haramkan arak, ada masalah untuk manusia, kebaikan. Kalau dia minum, dia mabuk, dia bunuh diri, itu rosak, tak elok, jahanam. Dia tak minum, Allah Ta'ala larang, jangan minum, itu masalah. Dan jadi orang yang baik taat kepada Allah Ta'ala, kembali kepada kita juga. Maka Tuhan terkaya daripada mengambil manfaat atas taat hamba-Nya dan tidak sekali-kali menjadi mudarat kepadanya oleh sebab maksiat hamba. Maksudnya Allah terkaya, tak mengambil manfaat daripada taat hamba. Maksudnya kalau semua hamba ni taat pada Allah, Allah tak ambil manfaat. Koklah manusia semua taat pada Allah, Allah jadi hebat, kuat. Tak mengambil manfaat. Semua manusia taat pada Allah, Allah terkaya daripada mengambil manfaat atas hamba yang taat. Tak ambil. Dan tak menjadi mudarat kalau hamba Allah, semua hamba Allah buat maksiat. Semua hamba Allah buat maksiat, tak mudarat pun Allah. Allah tetap Allah. Koklah semua manusia ni buat maksiat, turun dia punya makam dia, Allah tetap Allah. Hanya disuruh, diperintah, ditegah makhluk itu bagi perkara yang kembali faedah kepada makhluk itu sendiri. Man amila salihan falinafsih.
dalam surah Fussilat ayat 46. Barang siapa yang berbuat amal yang soleh, maka pahalanya kembali kepada dirinya juga. Jadi kita wa man asa'afa 'alaiha, dan barang siapa yang berbuat jahat, balasannya dia tanggung sendiri. Mudah. Itu kata masalah. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat kebajikan, maka kebajikan itu terpulang bagi diri kamu sendiri, kerana pahala itu kembali kepada diri kamu. Kita buat kebaikan, pahala itu main kat kita. Wa in asa'tum falaha, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu pun pulang kat kita juga. Buat baik pahala, kita terima manfaat. Buat jahat, dosa, kita tanggung akhirat besok. Siapa yang rugi? Allah tak rugi, kita yang rugi. Allah sedia syurga neraka, ada hari pembalasan. Kita yang rugi. Maka kata Syekh Suhaimi, adalah segala yang maujudat, yang ada itu ada 4 bahagian. Ada 4 bahagian. Terkaya daripada tempat berdiri. Maksudnya tidak berhajat kepada tempat, tidak berhajat kepada zat. Tidak berhajat kepada zat, dan tidak berhajat kepada yang menjadikannya, iaitu zat Allah. Zat Allah terkaya daripada zat dan terkaya daripada yang menjadikannya, iaitu zat Allah. Yang kedua, berkehendak kepada tempat berdiri dan kepada yang menjadikannya segala arat. Arat ni maksudnya sifat. Sifat tu berhajat kepada zat. Macam sifat putih berhajat pada zat. Putih yang ada pada kain, maka putih itu dikatakan sifat berhajat kepada kain tu. Mana ada sifat putih tu boleh duduk asing? Boleh asing tak? Color warna putih dengan batang pensel tu. Batang lain warna asing, saya tak boleh je. Mesti sifat ada pada zat, pada Arab. Berkehendak kepada tempat berdiri dan kepada yang menjadikannya, iaitu segala Arab. Sifat berhajat kepada zat dan dia yang menjadikan sifat. Yang ketiga, terkaya daripada zat tempat berdiri, tetapi berkehendak kepada yang menjadikannya. Maksudnya segala jirim. Jirim ni maksudnya jisim. Jisim Allah Ta'ala yang menciptakan dia. Berkehendak kepada yang menjadikannya, menjadikan jirim, iaitu jisim. Yang keempat, terkaya daripada yang menjadikan dia dan berdiri ia pada zat, iaitu sifat Allah. Jadi sifat Allah tu dia berdiri pada zat. Sifat Allah berdiri pada zat Allah. Jadi sifat Allah tu qadim lah. Sifat Allah qadim, zat qadim, sifat pun qadim. Maksudnya sifat Allah ni terkaya daripada yang menjadikan dia. Maksudnya tak ada orang yang menciptakan sifat Allah ni. Sebab sifat Allah tu qadim. Sebab tu ibarat kitab ni terkaya daripada yang menjadikan. Maksudnya tidak berhajat kepada yang menjadikan dia, iaitu sifat Allah.
tetapi berdiri ia sifat Allah pada zat Allah. Jadi kita sambung semula yang ke-6, wahdaniyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bihi walhamdulillah.